Alhamdulillah, kita sambung kembali perbincangan kita. Tuan Haji, saya ingin bertanya tentang kedudukan undang-undang bila mana menteri yang bertanggungjawab ke atas Parlimen atau Menteri Undang-Undang, Datuk Seri Nazri Aziz, telah mengeluarkan kenyataan bahawasanya di negeri-negeri Sabah dan Sarawak serta Pulau Pinang dan wilayah Persekutuan Kuala Lumpur boleh orang-orang Kristian menggunakan kalimah Allah. Jadi bagi saya, Datuk Seri Nazri Aziz ini telah melangkaui kuasa Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong, yang sebenar-benarnya merupakan ketua bagi hal ehwal agama Islam di negeri-negeri berkenaan dan juga di wilayah persekutuan. Macam mana kedudukan perkara ini, Tuan Haji? Silakan. Kita perlu faham dalam sistem yang kita amalkan, ada negeri-negeri yang mempunyai raja. Ini sejarah kita. Dan ada negeri-negeri yang tidak mempunyai raja. Bagi negeri-negeri yang mempunyai raja, apabila capai saja kemerdekaan, sistem raja itu diteruskan. Tapi bagi negeri-negeri yang tidak mempunyai raja, seperti Melaka, Pulau Pinang, Sabah, Sarawak dan juga Kuala Lumpur setelah dijadikan wilayah persekutuan, mereka tidak ada raja. Maka di dalam sistem perlembagaan kita, dalam ketiadaan raja yang memerintah negeri itu, maka Yang di-Pertuan Agong adalah raja bagi negeri itu. Sungguh. Jadi kenyataan Datuk Seri Nazri bahawa negeri-negeri tersebut tidak ada raja adalah silap. Pada saya satu kesilapan besar dan satu penghinaan sebenarnya kepada Yang di-Pertuan Agong. Kerana dalam membuat kenyataan tersebut, beliau melangkaui kuasa Yang di-Pertuan Agong. Jadi apa yang penting sepatutnya, perkara ni dirujuk dulu kepada Yang di-Pertuan Agong. Dan Yang di-Pertuan Agong mempunyai penasihat-penasihat agama yang boleh menasihatkan baginda sama ada penggunaan kalimah Allah tu boleh atau tidak boleh dalam negeri-negeri yang di bawah pemerintahan baginda. Satu. Kedua, saya juga berpendapat bahawa Datuk Seri Nazri silap apabila menyatakan bahawa tidak ada undang-undang yang menghalang mereka menggunakan perkataan Allah. Kerana walaupun negeri-negeri ini, terutamanya wilayah persekutuan Kuala Lumpur, Sabah, Sarawak dan Pulau Pinang, belum menggubal akta ataupun undang-undang anti-dakyah ni, atau anti-propagation law sebagaimana yang telah ada ke 10 negeri yang lain. Tetapi itu bukan sahaja satu-satunya undang-undang yang boleh diguna pakai untuk untuk berhadapan dengan kes ini. Sebenarnya ada undang-undang lain. Contohnya di dalam kanun keseksaan sendiri, Seksyen 298A, yang mana boleh digunakan oleh pihak berkuasa termasuk polis untuk mengambil tindakan undang-undang terhadap mana-mana pihak yang melakukan apa-apa perbuatan, percakapan dan tindakan yang berkaitan dengan agama, yang boleh menimbulkan mudarat atau boleh membawa mudarat, kekacauan kepada mana-mana agama di mana-mana tempat. Jadi kita nampak dalam isu penggunaan kalimah Allah ni, pertama, ianya bercanggah dengan perlembagaan persekutuan sendiri yang meletakkan Islam sebagai agama persekutuan. Kedua, ianya bercanggah dengan fatwa yang telah dibuat oleh Majlis Fatwa Kebangsaan sendiri, yang menyatakan dengan jelas bahawa perkataan-perkataan tertentu termasuk nama Allah adalah di dalam amalan kepercayaan orang Islam sahaja di Malaysia. Mungkin di tempat lain beza, tapi di Malaysia. Dan fatwa ini dibuat mengikut undang-undang melalui sistem proses perundangan. Jadi apabila ada pihak seperti segelintir Kristian di Sabah Sarawak, dan juga kita nampak sekarang ni dah jadi satu gerakan nak juga menggunakan perkataan Allah ini, ia mencetuskan satu keadaan yang boleh bawa mudarat. Dan kita nampak pun, saya tidak bercakap tentang pembakaran beberapa gereja yang saya pun tak tahu siapa yang buat. Yang saya nampak pembakaran ni tak membawa manfaat pada orang Islam. Sebagaimana pengeboman WTC tak bawa manfaat pada orang Islam. Ianya terbukti jelas sekarang ni adalah agenda Yahudi sendiri, mengebom bangunan dia sendiri untuk menjadi alasan mereka membantai orang Islam. Jadi
Saya tak kata yang bakar tu orang Kristian sendiri. Tetapi yang saya nak katakan, bahawa kalau yang buat kerja tu, dia bukan orang Islam. Sebab Islam tak diajar buat begitu. Dan Islam tak mendapat apa-apa manfaat pun. Tetapi yang kita nampak, dari segi selain daripada itu, ialah kebangkitan umat Islam yang bawahan. Mungkin pemimpin-pemimpin politik mereka bermain sandiwara. Tetapi kita tengok di bawah, umat Islam rata-rata gelisah, tidak puas hati, yang menyebabkan mereka bergerak di bawah NGO sekarang. Mereka tinggalkan parti-parti kerana mereka nampak parti-parti ini adalah parti-parti yang akan melakukan apa sahaja untuk kepentingan mereka. Untuk kepentingan parti. Jadi kita nampak umat Islam. Sebab itu kita tengok perhimpunan-perhimpunan yang dibuat oleh NGO mendapat sambutan. Dan kita nampak ulama-ulama yang non-partisan bersama dalam gerakan NGO ini. Dan lahirlah demonstrasi, lahirlah perhimpunan, lahirlah bantahan, memorandum dan lain-lain. Ini menunjukkan bahawa penyalahgunaan kalimah Allah oleh Kristian ini boleh membawa mudarat dalam negeri kita. Jadi tidak salah pihak polis menyiasat perkara ni di bawah Seksyen 298A Kanun Keseksaan, dan kalau ada kes membawa tindakan undang-undang. Jadi maknanya kenyataan Datuk Seri Nazri, saya rasa satu kenyataan politik. Yang bahayanya kenyataan dia ni boleh guna di Sabah, Sarawak, Kuala Lumpur dan Pulau Pinang, tapi negeri lain tak boleh. Apakah dia cuba nak mendapat simpati daripada orang Kristian Sabah dan Sarawak? Tambahan pula kita dengar ada kenyataan yang menyatakan bahawa pengundi di Sabah dan Sarawak adalah insurans untuk Barisan Nasional. Apakah ini mainan politik? Ini yang bahaya yang sedang kita hadapi. Tapi yang penting, dan alhamdulillah setakat ini yang di-Pertuan Agong sebagai ketua Islam bagi Malaysia dan juga ketua Islam bagi 4 negeri ini, 5 negeri ini masih lagi istiqamah dan berpendapat bahawa rakyat perlu menghormati keistimewaan Islam dalam perlembagaan, dan di samping kita membenarkan agama lain untuk menjalankan amalan agama mereka mengikut pahaman mereka tanpa diganggu. Saya nak tanya Tuan Haji, patutkah Datuk Nazri menarik semula kenyataan beliau, ataupun adakah sebarang tindakan undang-undang boleh diambil terhadapnya mengisytiharkan sebegitu tanpa izin dan restu Duli Yang Maha Mulia Tuanku Agong? Saya berpendapat Datuk Seri Nazri, dia rakan saya kenal baik dengan dia. Dia seorang yang punya jiwa yang sangat tinggi, semangat kemelayuan dia. Tapi dalam kes ini saya rasa beliau silap. Dan beliau bukan saja perlu tarik balik kenyataan tu, saya rasa beliau patut minta maaf kepada yang di-Pertuan Agong, kerana dan juga kepada rakyat Malaysia, kerana kenyataan dia tu menambahkan lagi kemelut masalah yang timbul. Jadi saya rasa bukan saja beliau kena tarik balik kenyataan itu, perbetulkannya dan minta maaf kepada yang di-Pertuan Agong, dan kita susun balik barisan kita untuk menghadapi fitnah yang sangat besar ini. Beralih pula kepada soal kelayakan orang-orang Kristian ini untuk menuntut supaya mereka dibenarkan menggunakan pakai kalimah Allah. Saya lihat bahawasanya mereka ini mendakwa bahawa sudah 4 keturunan, lebih kurang 300-400 tahun di Sabah Sarawak itu menggunakan pakai kalimah Allah di dalam agama Kristian mereka. Saya rasa ini tidak berasas, sebab ikut apa yang saya belajar, bahawasanya Nabi Isa AS itu sendiri diutuskan hanya kepada Bani Israel. Malah di dalam Bible pun, Bible yang sekarang bukan saya mengiktiraf kata inilah dia kitab Injil, tetapi Bible yang ada sekarang ni yang kononnya jadi pegangan orang-orang Kristian ni, ada verses, scriptures di dalamnya yang menyatakan seorang perempuan daripada bangsa Kanaan datang meminta tolong, bantuan daripada Nabi Isa AS untuk memulihkan anaknya dengan merayu, "Oh Lord, oh Lord," kan. Jadi Nabi Isa AS dikatakan telah memalingkan dirinya daripada perempuan itu dan berkata, "I was not sent but to the lost sheep of the house of Israel." Bermaksud kata Nabi Isa AS sendiri menegaskan bahawasanya ia diutuskan hanya kepada Bani Israel. Tetapi kalau kita tengok di dalam konteks Malaysia, adakah Bani Israel di dalam Malaysia ini?
Apa pandangan Tuan Haji? Dia sebenarnya yang katakan agama samawi ni rekaan kita. Agama samawi ni rekaan kita. Sebab agama wahyu yang lain semuanya sudah pun dimansuhkan. Sungguh? Dengan kedatangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Mesej Islam ni bukan bermula daripada Rasulullah. Ya. Mesej Islam ni bermula daripada Nabi Adam. Adam alaihissalam. Rasulullah hanya memperlekatkan saja syariat itu. The last and final prophet. Khatamul Anbiya. Ya. Dengan wahyu yang terakhir. Sungguh. Jadi itu kita kena faham. Pada saya agama samawi ini tak wujud. Dan benar kata saudara tadi bahawa Nabi Isa alaihissalam sebenarnya diutuskan hanya untuk Bani Israel. Ya. Malahan perkara ni direkod oleh Allah di dalam surah Al-A'raf ayat 6. Apabila Isa berkata kepada Bani Israel, "Wahai Bani Israel, aku adalah Rasul Allah, utusan untuk kamu, membawa berita gembira, membenarkan apa yang terdahulu, iaitu Taurah dan lain-lain, dan kabar bahawa akan datang seorang Rasul selepas aku bernama Ahmad." Jadi bermakna rentetan daripada itu, Nabi Musa diutus untuk Bani Israel. Nabi Isa diutus untuk Bani Israel. Semua Nabi-Nabi dan Rasul sebelum itu diutus untuk kaum sendiri. Hanya Rasulullah adalah Nabi yang diutus untuk seluruh alam. Bukan saja manusia, seluruh alam. Jadi, pada saya konsep yang diguna pakai kata agama samawi ini satu kekeliruan. Satu kekeliruan. Kita kena faham dalam konteks orang Islam bahawa yang dikatakan agama samawi, agama wahyu tu ialah agama Islam. Agama Islam yang dibawa melalui wahyu Al-Quran yang memansuhkan semua wahyu-wahyu lain sebelum pada itu. Kita tidak boleh kata hari ini bahawa Kristian yang ada hari ini adalah penganut agama samawi. Tak. Malahan ada kenyataan sendiri daripada kalangan Kristian, termasuk Kristian Ortodoks, Koptik, yang menyatakan bahawa Kristian yang ada pada hari ini adalah Kristian pagan, Kristian syirik, Kristian penyembah berhala. Kerana mereka menyembah patung-patung, mereka menyembah salib-salib. Mereka bukan lagi penganut agama wahyu, tetapi mereka adalah penyembah berhala. Tolak ke tepi itu, saya berpendapat bahawa hujah yang menyatakan bahawa ada segelintir di kalangan orang Kristian di Malaysia pun tak ramai. Sebenarnya saya pun dah cabar dalam blog saya supaya dibuat statistik berapa kerat sebenarnya yang betul-betul menggunakan perkataan Melayu ni. Katalah kita ambil ada mereka menggunakan bahasa Melayu perkataan Allah, 200-300 tahun pun saya rasa tak betul. Kerana rakyat kaum-kaum di Sabah, kaum pribumi di Sabah, mereka sebelum kedatangan Inggeris adalah penganut agama animistik. Animisma. Mereka penyembah-penyembah benda tertentu. Bila datang British, terutama keluarga Brooke, barulah penyebaran agama dakwah Kristian bermula. Bermakna tak sampai 100 tahun pun. Katalah kita ambil mereka telah pun menjadi Kristian 100 tahun, dah telah menggunakan perkataan Allah 100 tahun, 200 tahun, 400 tahun, 500 tahun. Adakah itu bermakna mereka berhak menggunakan perkataan Allah? Nama Allah? Tidak. Tak semestinya. Kerana pertama, saya tanya soalan. Tuhan, yang kata konsep Tuhan, nama dia mesti konsisten. Saya tanya pada rakan-rakan saya yang beria-ria sangat menyokong segelintir Kristian nak guna nama Allah ni. Pernahkah kamu tanya mereka, apakah nama Tuhan kamu sebenarnya? Saya terima email daripada kawan saya daripada New Zealand, seorang Kristian, rapat dengan saya dahulu semasa saya belajar. Dia bagi tahu dia heran bagaimana nama Allah boleh muncul sebagai Tuhan Kristian. Dia tak boleh terima sama sekali, dia kata. Sebab nama Tuhan bagi dia Jesus, bukan Allah. Malahan seorang tokoh Kristian yang besar di Amerika, Euro Amerika. Sekarang ni kita tahu Allah nak jadikan perkara ni berlaku di Belanda. Seorang padri kanan Belanda mencadangkan supaya Tiny untuk kesatuan Muskins dan penyatuan Tiny Muskin, Father Tiny Muskin,
mencadangkan supaya untuk soal kesatuan dan penyatuan manusia, bagaimana kita menggunakan nama Tuhan tu satu untuk semua agama, dan dia cadangkan guna nama Allah. Kita nampak respon daripada Kristian Euro Amerika, termasuk daripada kardinal-kardinal, bishop-bishop, padri-padri mereka yang menentang habis-habisan. Termasuk daripada Reverend Albert Mohler yang keras menyatakan bahawa tidak mungkin, mustahil. Jadi itu satu. Maknanya dalam dunia Kristian sendiri pun nama Allah bukan nama Tuhan mereka. Bermakna nama Allah bagi segelintir Kristian di sini bukan nama etikad, tetapi nama istilah. Ianya satu isu terminologi, satu isu istilah. Sedangkan bagi kita umat Islam, ini isu akidah, bukan isu istilah. Dan jadi satu. Kedua, selanjutnya kita tengok dalam bila Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berdepan dengan, bila diutus Rasulullah berdepan dengan 3 jenis pahaman Allah. Satu oleh Yahudi, nama Allah dah wujud dah sebelum datangnya Nabi. Yahudi yang menyatakan bahawa ya, Tuhan kami Allah, tetapi ada anak bernama Uzair. Kristian menyatakan ya, Tuhan kami bernama Allah, tetapi ada anak bernama Isa Al-Masih, Jesus. Musyrikin Mekah juga berkata ya, Tuhan kami Allah, tetapi ada sekutu bernama Lata wal Uzza. Bermakna Nabi sedang berdepan dengan kaum yang memang sudah pun menggunakan nama Allah sebagai Tuhan, tetapi dalam bentuk syirik, kufur dan sekutu. Apa tindakan Nabi? Adakah Nabi berunding dengan mereka, kata kalau macam tu, okey, kamu teruskan guna nama Allah, menangkan dah beribu tahun kamu guna nama Allah, kamu teruskan guna. Tak. Malahan mereka datang jumpa Nabi dan mereka tanya Nabi, Muhammad, kami dengar membawa seruan supaya menyembah Allah. Kami nak bagi tahu kami juga menyembah Allah. Tapi kami Yahudi menyembah Allah ada anak Uzair. Kami Kristian menyembah Allah anak-anak Jesus. Kami musyrikin menyembah Allah tapi ada sekutu Lata wal Uzza. Kamu Allah apa? Nabi tak tahu nak jawab. Allah turunkan suratul Ikhlas. Muhammad, qul wallahu ahad. Katakan Allah tu satu. Bermakna Nabi berdepan dengan mereka, Nabi tak mengiyakan, Nabi tak mendorong, tak menyokong, Nabi tegaskan sebenarnya Allah tu satu. Sebenarnya Allah tu satu. Tak cukup dengan tu, Allah tu tidak bergantung dengan sesiapa. Kamu tak perlu bagi dia makan limau, kamu tak perlu bagi dia tebu, betik, pisang, kamu tak perlu bagi dia susu, tak payah. Allah sendiri. Allah beranak dan tak beranak, dan tidak diperanakkan. Aku bukan ada anak macam Yahudi kata Uzair. Aku bukan ada anak seperti kata Kristian Isa Al-Masih. Bukan, aku tak ada. Dan aku walam yakul lahu kufuwan ahad. Aku tak setara dengan sesiapa pun. Aku tak setara dengan Lata wal Uzza seperti kata musyrikin ni. Mana jelas Nabi bila berdepan dengan puak-puak yang dah guna nama Allah ni, Nabi tak sokong, Nabi tak dorong, Nabi tegaskan melalui wahyu Allah. La, Allah tu satu. Itu patut kerja kita. Bukan jadi kerja kita pergi kata memandangkan mereka penganut agama samawi, biarkan. Tak. Bermakna kita menyokong kepada mensyirikkan Allah. Sebab itulah ulama besar kita, Sahibul Samahah Datuk Dr. Harundin, jelas menyatakan bahawa sesiapa yang menyokong, redha, setuju dengan penggunaan kalimah Allah oleh Kristian-Kristian Sabah Sarawak ini dalam bentuk Trinity syirik ini, takut-takut dia boleh syirik dan kufur. Kerana kaedah fiqh ar-ridha bil kufr, ar-ridha bil syirk. Siapa yang redha kepada kekufuran, kufur. Siapa yang redha kepada syirik, dia syirik. Na'udzubillah min zalik. Kita takut itu. Sebab itu kita pertegaskan bahawa isu ini perlu diperjuangkan dalam bentuk akidah, bukan dalam bentuk istilah. Itulah saya heran kenapa ada rakan tuan saudara Khalid Samad beria-ria membenarkan Kristian ini pakai istilah, padahal saya rasa beliau tidak menyadari hakikat bahawasanya barang siapa yang redha dengan sesuatu kaum di dalam mensyirikkan Allah, beliau bersubahat sama dan boleh membawa kepada kekufuran, seperti mana kata Sahibul Samahah Profesor Al-Fadhil Datuk Dr. Harundin. InsyaAllah kita sambung selepas ini. Dan saya meminta supaya tuan-tuan dan puan-puan, jika boleh sebar luaskan video rakaman wawancara khas bersama Tuan Haji Peguam yang terkemuka Tuan Haji Zulkifli Nordin. Saya meminta supaya tuan-tuan menyebar luaskan video ini dan tidak menjual
saya melarang barang siapa yang menjual video ini edarkan secara percuma, insya-Allah.